Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ja'al qawli qawlan mu'athiran fi qalbi wa qulubil hadirin wal mustami'in. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah gantian yang menggantikan Al-Fadhil Ustaz yang tidak dapat hadir pada malam ini di atas sebab-sebab yang tertentu. Maka kita sama-sama mengambil dan juga sama-sama kita mengambil iktibar dan pengajaran dengan ilmu yang kita akan bahaskan sekejap lagi, insya-Allah. Semoga-moga ada baiknya dan juga ada manfaatnya, insya-Allah. Dihormati, dikasihi Tuan Nazir, Tuan Pengerusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan dihormati, dikasihi sekalian. Kita sama-sama berniat iktikaf, kemudian kita menyucikan niat kita dan ikhlaskan niat kita selama mana kita berada di sini. Semoga Allah Ta'ala menerima kesemua amalan dan juga apa yang kita lakukan khususnya pada malam ini. InsyaAllah kita melanjutkan apa yang kita lanjutkan pada siri pertemuan yang telah lepas, mengenai dengan alamat-alamat yang menunjukkan kepada kasih seseorang itu kepada baginda Nabi SAW. Dan kita berada pada alamat yang keempat pada malam ini, insya-Allah. Kita akan tengok alamat kasih dan sayang kita kepada baginda Nabi SAW pada alamat yang keempat. Baik. Alamat yang keempat ini ulama-ulama kita menyebut, selain daripada kita melihat apa yang kita telah utarakan dalam siri pertemuan yang telah lepas mengenai dengan alamat dan tanda kasih kepada baginda Nabi SAW ini, maka ulama kita meletakkan yang keempat, iaitu zikri. Kita memperbanyakkan ingat kepada baginda Nabi SAW. Itu merupakan alamat yang keempat pada malam ini. Dengan kita mengingati baginda Nabi ataupun kita banyak mengingati baginda Nabi itu, itulah di antara alamatnya kita ini ingat ataupun kita ini kasih dan sayang kepada Nabi. Lebih-lebih lagi dalam kehidupan kita seharian ini, kita menerima macam-macam dugaan, macam-macam cobaan, macam-macam kerana. Maka untuk nak menghilangkan, nak memudahkan kerana tersebut, ulama-ulama kita, dia kata banyakkanlah selawat kepada baginda Nabi kita, ataupun menghilangkan kepada kita kerusingan, masalah, duka cita yang kita alami. Lalu saya baca dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayatul Imaniyah,
dia menyebut dalam menyebut ataupun dalam merungkai dan memperincikan mengenai dengan kelebihan selawat kepada Nabi ini, kata tua pengarang kitab ini, dia kata qala ba'dul ulama'il muhaqqiqin, dan setelah berkata setengah daripada ulama yang sampai kepada mereka, peringkat mereka itu, wilayah dan pangkat mereka itu berada pada wilayah yang khasah, sama ada dalam peringkat muhaqqiq ataupun kita kata yang telah sampai kepada peringkat wali. Ni mereka-mereka ini, ataupun dalam peringkat al-arifu billah, orang yang kenal Allah Ta'ala ini. Lalu mereka berkata, dia kata law sallallahu ala al-abdi fi tuli umrihi marratan wahidatan la kafahu dhalika syarafan wa karamatan. Dia kata kalaulah Allah Subhanahu wa taala takdir, kata Allah Taala ini selawat kepada kita sekali sahaja seumur hidup kita, kerana selawat Allah Ta'ala kepada kita ini dengan dihantarkan, diberikan kepada kita keampunan, maghfirah, diluaskan rahmat dan sebagainya. Itu maksudnya selawat Allah kepada kita, ataupun ingat Allah Ta'ala kepada kita. Dia kata kalau Allah Ta'ala ini selawat kepada kita sekali sahaja seumur hidup kita, dalam seumur hidup kita ni Allah Ta'ala selawat kita sekali sahaja, marratan wahidatan, sekali sahaja, lakafahu, nescaya memadai dan mencukupi. Orang yang belajar dalam ilmu nahwu khususnya, lam yang ada pada lakafahu itu dipanggil dengan lamut taukid sebagai jawab kepada lau. Orang belajar ilmu nahwu lah, orang yang tak belajar tu mungkin dia akan belajar, nanti dia akan jumpa jawab kepada lau itu. Sebab tu dia kata lau sallallahu alal abdi fi tuli umurihi marratan wahidan lakafahu. Itu dia panggil la, itu dia panggil lam taukid, jatuh ataupun didatangkan sebab menjawab kepada perkataan lau bagi orang belajar. Maka kita terjemah dengan maknanya, sekiranya Allah Ta'ala itu berselawat kepada seseorang hamba itu dengan sekali selawat sahaja seumur hidup dia, maka sudah memadai bagi orang yang Allah Ta'ala selawat sekali itu syarafan. Syaraf ini kalau kita terjemah dalam bahasa kita, kemuliaan, mulia. Tuan-tuan tengoklah, kalau kita mungkin di zaman kita ini ada lagi ulama-ulama, ada lagi para wali-wali Allah. Cuba kita tengok kepada rupa parah mereka. Kita tengok pada wajah mereka, berseri je walaupun mereka tidak pernah pakai bedak. Walaupun mereka tidak pernah menyolek rupa mereka, tapi kita tengok cantik je muka mereka. Jernih je. Bila kita tengok rasa tenang je. Kenapa? Dan mengapa? Itu persoalan tu. Maka cukuplah memadai kemuliaan. Tak cukup dengan itu, wa karamatan, dan juga karamah. Karamah ini pun juga kalau kita terjemah sekali lalu pun makna kemuliaan juga. Yang kita duduk panggil karamah tu. Dalam bahasa Arabnya karamah. Dalam bahasa Arabnya karamah. Bila dimelayukan menjadi keramat. Betul tak? Keramat tak? Keramat. Keramat. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak jadi juga orang keramat, boleh. Tuan-tuan jual rumah tuan-tuan di sini, beli rumah di keramat. Tuan-tuan jadi orang keramat lah. Ini bukan maksud duduk di keramat, tinggal di keramat, nama ke keramat, bukan. Ini maksudnya jawatan pula. Darjat, pangkat di sisi Allah Ta'ala. Hak tu hak kita nak. Hak rumah beli di keramat tu siapa-siapa pun boleh beli kalau ada pitih lah. Kalau tak ada pitih tak boleh beli juga. Itu bukan murak, bukan maksud. Itu dia kata kalau sekali. Lalu Allah Ta'ala
mendatangkan ayat yang selalu dibaca oleh tuan imam kita pada hari Jumaat, khususnya pada akhir-akhir khutbah tu dia akan baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tu Tuhan minta, Tuhan mulakan selawat itu dengan dirinya, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dalam cakapan innallaha ta'ala, innallaha ini, kalau kita orang Islam, andai kata Allah Ta'ala tidak bubuh perkataan inna, Allah Ta'ala kata Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, tak ada perkataan inna, kita buat tak? Kita yakin tak? Kita terima tak? Pasti terima, sebab ini Al-Quran. Ini Al-Quran, kita terima. Tetapi Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan inna. Maka kita belajar ilmu nahu, dia kata inna wa anna littawqid. Orang belajar ilmu nahu, apa maknanya? Apabila ada perkataan inna ataupun anna, kadang-kadang dia mari dengan dua kalimah, inna dengan ma, bila campur innama, itu semua itu membawa makna taukid. Kita terjemah dalam bahasa kita sesungguhnya. Kita buat bandingan supaya mudah faham. Ginilah, abang mari mana balik lambat? Abang lambat balik masjid, ustaz tu ceramah panjang sikit. Isteri kita percaya dah, sebab dia tahu kita tak pernah menipu, tak pernah keletong, dia percaya dah. Tapi kalau dia kata abang lambat balik, oh sungguh tadi ada ustaz tu daripada jauh, ustaz jauh tadi, dia qada sikit lebih daripada bulan lepas dia tak ada mari, dia qada lebih sikit panjang tu, sungguh. Dia kata sungguh. Tu sungguh itu kita dalam cakapan kita kata untuk nak menguatkan kata-kata. Maka nisbah kepada manusia begitu, nisbah kepada Al-Quran. Allah Ta'ala tidak kata inna pun kita terima, kita yakin, kita percaya, kita tak kata dok dan sebagainya, sebab ini Al-Quran. Kerana tidak percaya kepada Al-Quran bukan kata seluruhnya, satu surah, satu ayat, satu kalimah, satu huruf pun kita tak percaya Al-Quran dengan sengaja dan tahu, orang itu telah kufur. Ini bukan satu huruf, satu kalimah. Maka Allah Ta'ala mulakan dengan sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu ke atas Nabi. Lalu katanya tuan pengarang kita tadi, itu kalau Allah Ta'ala selawat kita sekali sahaja. Apa kata kalau Allah Ta'ala itu selawat lebih daripada sekali? Maka kita jumpa dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata man salla alayya salatan wahidatan. Ada juga dalam riwayat kata salatan sahaja, ada juga katanya wahidatan sahaja, tak kisahlah, yang menunjukkan makna sekali ya. Maknanya yang Nabi kata siapa-siapa yang selawat ke atasku dengan sekali selawat sahaja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sekali itu. Baik, sallallahu alaihi asyra, Allah Ta'ala akan selawat ke atasnya itu sebanyak 10 kali. Dan hadis ini tak boleh kita nak syak, kerana hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim dan juga kitab-kitab sunan yang lain, Sunan Ibn Hibban dan juga Ibn Majah dan selain daripada keduanya. Hadis ini hadis sahih. Makna siapa yang selawat kepada Nabi sekali saja, Allah Ta'ala melalui hadis ini, Nabi berjanji Allah Ta'ala akan selawat ke atasnya 10 kali. Lalu bayangkanlah kalau kata tuan pengarang kita ini, kalau Allah Ta'ala itu selawat sekali saja kepada kita seumur hidup kita, sudah cukup dan sudah memadai. Apa kata kalau Allah Ta'ala itu selawat kepada kita 10 dan ke atas, kerana banyaknya kita berselawat kepada baginda Nabi SAW. Ada satu hadis yang selalu
dimainkan oleh radio IKIM biasanya waktu-waktu maghrib, lepas azan maghrib ataupun dekat-dekat nak azan maghrib tu, selalu dia mainkan satu hadis. Dia kata ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, banyak mana aku nak selawat kepada kau ya Rasulullah, banyak mana? Nabi kata, ikut suka engkau. Lalu dia kata, aku nak selawat kepada engkau ini sekian. Nabi kata, ikut suka engkau, dan kalau kau tambah itu lagi baik. Kalau begitu aku nak selawat separuh. Mana dalam 24 jam 12 jam nak selawat kepada engkau. Nabi kata, itu ikut suka engkau, tapi kalau kamu tambah lagi baik. Dia kata, kalau begitu aku nak tambah 2/3. 2/3. Maka Nabi kata, ikut suka engkau, tapi kalau kau tambah lagi baik. Maka sahabat kata, kalau macam tu aku nak selawat selubuh. Dalam sehari ni aku nak banyak, nak lebihkan selawat kepada engkau. Maka ulama-ulama kita dan juga hadis-hadis Nabi yang lain menyebut siapa-siapa yang ada duka cita, ada keletihan, ada kesepitan rezeki dan sebagainya, banyakkanlah selawat. Nah, semoga apa? Semoga dengan itu kita akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pelepasan daripada masalah yang kita alami dan yang kita duka citakan itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan hilangkan duka cita kita. Kerana apa? Kerana kita banyak berselawat kepada baginda Nabi SAW. Baik, itu yang keberapa? Yang keempat, tuan-tuan. Iaitu banyak memperbanyakkan zikir ataupun menyebut baginda Nabi, ataupun dalam arti kata yang lain, memperbanyakkan selawat kepada Nabi. Bulan Rabiul Awal yang kita sambut biasanya dengan maulid dan bagai-bagai itu telah pun berlalu, dan tidak bermakna bila berlalunya Rabiul Awal mari Rabiul Tsani ataupun cuma bulan Rabiul Awal itu kita buat lebih lagi. Kerana apa? Kerana itu hari dan tarikh bulan yang dilahirkan baginda Nabi SAW. Dan begitulah banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain yang dijanjikan kepada mereka-mereka yang berselawat kepada baginda Nabi SAW. Khususnya Nabi sebut juga dalam hadis yang kedua ini, Nabi kata aksiru minal Jumaat. Dua itulah, malam dan hari Jumaat kita diminta supaya perlebihkan. Dan ulama-ulama beristimbat, dia kata pada hari Jumaat ini, dia kata zikir-zikir yang lain itu berada pada nombor 2, selawat itulah yang ada pada nombor 1 pada hari Jumaat. Tapi itulah kita sibuk kan dengan kerja dan sebagainya. Terpulang tuan-tuan. Cuma tak boleh banyak sikit. Kaedah usulul fiqh kata apa? Bila kamu tak boleh ambil semua, jangan kamu tinggal semua. Boleh ambil 10, ambillah 10. Jangan tinggal. Tak boleh ambil semua, tinggal semua. Yang kelima, tuan-tuan. Yang kelima, nusratu dinihi, kena tolong agama ni. Ni alamat yang kelima. Siapa-siapa yang kasih kepada Nabi dan mendakwa dia kasih kepada Nabi, dia kena tolong. Dia kena tolong agama Nabi. Dengan cara yang berbagai-bagai yang boleh dan yang mampu kita buat. Kalau kita tidak mampu dengan keuangan, kita mampu dengan apa? Dengan nasihat. Kalau kita tidak mampu dengan nasihat kerana kita pun tak belajar sangat, kita mampu dalam bidang mana? Yang penting benda yang kita buat itu sebagai tanda dan alamat bahawa kita menolong agama Nabi SAW dengan cara yang kita mampu dan yang kita boleh buat. Begitu juga dengan syariatnya, kita kena tolong. Kalau ada orang yang berkata serong, orang yang berkata ganas, orang yang berkata tidak baik terhadap syariat kita,
ataupun kepada diri Nabi sendiri, orang kata, orang tuduh macam-macam, maka hendaklah kita menolongnya dengan secara yang kita boleh dan kita mampu. Dan syariat itu ada dalam bentuk perkataan dan juga dalam bentuk perbuatan. Tak kisahlah mana-mana pun. Yang penting kita tolong dan kita hidupkan syariat Nabi SAW sekadar yang kita boleh dan kita mampu. Yang keenam, tuan-tuan. Yang keenam, dia kata asyauqu ila liqa'ihi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, alamat kasih bagi Nabi ataupun kepada Nabi yang keenam, iaitu kita rindu kepadanya. Lebih kurang kita kata apa? Sebagaimana kita rindu kepada anak kita lah. Anak kita duduk dekat Johor, anak kita duduk dekat Terengganu, anak kita duduk dekat Perak bekerja ataupun belajar, tak kisah. Nah, lama dia tak balik, kita pun rindu. Nah, maka begitulah halnya. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, orang yang rindu kepada seseorang ini, dia akan mengalami kita kata tabiat, perbuatan, perkataan yang pelik-pelik. Nah, yang pelik-pelik. Kadang-kadang kita sebagai ayah ni, bila orang rumah kita, dia kata jumlah kita pergi tengok kalung sekejap. Anak dia, anak kita jugalah. Nah, kita kata tak dan nak pergi ni, ada tu ada ni. Dah. Tak apalah apa tak nak pergi. Saya nak pergi. Biarlah saya pergi seorang pun tak apa. Pelik tak? Sebelum ni tak pergi pun. Tak pergi pun. Tapi kerana rindu dia tu kepada anak dia, teringat dia kepada anak dia, dia sanggup pergi walaupun dia seorang. Walaupun duit tu memang dah. Nak bubuh minyak mesti kena ada duit. Nak bayar tol mesti kena ada duit. Nah, maka rindu kepada baginda Nabi ini tak payah pergi ke mana-mana pun, duduk di rumah kita je. Nah, dengan cara kita ingat, sebut dan sebagainya, itulah yang ada pada diri kita. Semoga-moga Nabi menyebut sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabbah. Mudah-mudahan seseorang itu akan berada bersama dengan orang yang dia kasihi. Atas dunia hari ini, kita rindu dan kita ingat kepada baginda Nabi. Lebih-lebih lagi kita tak pernah tengok pun dia. Nah, tak pernah tengok pun dia. Nah, tapi kasih dia kepada kita orang yang akhir ini, macam-macam kita jumpa dalam hadis. Mengenai dengan kasihnya Nabi kepada orang yang datang seperti kita ini, yang Nabi tak tengok kita pun, dan kita pun tak boleh tengok, tak pernah tengok dia. Maka rindu itulah. Semoga-moga siapa-siapa yang kasih, siapa-siapa yang rindu bertemu dengan baginda Nabi, maka dialah orang di antara orang yang layak bersama-sama dengan Nabi, ataupun duduk bersama dengan Nabi nanti, ataupun mendapat syafaat pertolongan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyauqu dalam bahasa Arab, tetapi dalam dekat-dekat bahasa Arab ini ada juga orang kita mengambil kalimah ini lalu dijadikan bahasa Melayu. Asyauq bahasa Arab, asyauq bahasa Arab. Tapi kadang-kadang kita dengar, dan tuan-tuan pun pernah dengar kot, biasa orang sebut syauq. Syauq pernah dengar tak? Dekat-dekat bahasa Arab tu. Dekat-dekat bahasa Arab tu. Nah, asyauq, syauq. Nah, tu. Maka mudah-mudahan kita semua merindui baginda Nabi SAW, dengan harapannya begitu juga Nabi pun mudah-mudahan merindui kita. Nah, dan biar orang yang ingat kepada baginda Nabi itu, semoga-moga orang yang ingat dan kasih kepada baginda Nabi itu, orang itulah yang dapat bersama-sama dengan Nabi nanti. Semoga kita semua sekali insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketujuh,
mahabbatu baitihi sallallahu alaihi ali baitihi wa ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, kita mesti kasih, alamat kasih kepada baginda Nabi. Yang ketujuh, kita mesti kena kasih kepada ahli keluarga Nabi. Kena kasih. Kena kasih. Kalau kita kasih kepada Nabi tetapi ahli keluarganya kita tidak kasih, maka kasih kita itu kepada Nabi tidak sempurna, tidak cukup. Nah, sebab tu tuan-tuan dan puan, saya sebagai juru nikah, bila ada sesi akad nikah di Selangor dan juga di Kuala Lumpur pun sama juga, dia mesti kena baca ataupun kena adakan khutbah nikah. Nah, dalam khutbah nikah itu biasanya saya akan sebut pengantin laki-laki, pengantin perempuan, di antara tanggungjawab kamu berdua. Saya mulakan dengan tanggungjawab seorang suami, kemudian tanggungjawab seorang isteri, kemudian tanggungjawab kamu berdua. Di antaranya ada 2-3, di antaranya kamu kena terima keluarga keluarga pasangan kamu itu. Bermakna tidak sempurna kalau kamu hanya terima bini ataupun suami kamu saja, tapi keluarga dia kamu tak terima. Tak boleh. Tak sempurna, tak komplit. Bahkan perkara-perkara ini banyak terjadi dan akhirnya membawa kepada penceraian. Asalnya tu suami tak suka kepada keluarga isteri, ataupun isteri tidak suka kepada keluarga si suami. Akhir sekali bergaduh, kecil hati dan sebagainya, naik mahkamah. Nah, sekali dua kali, Nah, maka beginilah kiasannya tuan-tuan. Kita kalau kita kasih kepada Nabi dengan kasih yang sebenar, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang sempurna, maka kita kena kasih kepada ahli keluarga dia. Bermula dengan isteri-isterinya, kemudian anaknya, dan juga cucunya, begitulah seterusnya. Kena kasih. Dan kalau kita mendengar orang berkata yang tidak baik ataupun mencela, memburuk-burukkan ahli keluarga baginda Nabi, menjadi kewajipan kepada kita defend. Kita kena tolak. Kita jangan terima. Nah, kerana itu akan membawa kepada kurangnya kasih sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua sambungannya, orang yang kasih kepada baginda Nabi itu dia kena kasih kepada ahli keluarga Nabi dan juga para sahabatnya yang kedua. Sahabatnya. Bermakna tidak sempurna kasih seseorang itu kepada Nabi kalau dia hanya kasih kepada Nabi dan ahli keluarganya dan sahabatnya tidak kasih, tak boleh. Ataupun hanya kasih setengah-setengah. Nah, tak suka, benci setengah-setengah, tak boleh. Kerana sahabat itu merupakan generasi yang terbaik. Khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa, sebaik-baik kurun adalah masa aku, dan selepasnya. Makna sahabat itu berada pada generasi yang kedua, masih lagi berada pada generasi yang terbaik, generasi yang cemerlang. Nah, waktu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, ketua lah, tak ada apa-apa, cantik je 2 tahun pemerintahan dia. Lepas tu mari Sayyidina Umar, selama berapa 10 berapa tahun tu okey, tak ada masalah apa. Mari khalifah yang ketiga Sayyidina Osman, tak ada apa lagi, cantik lagi, comel lagi, okey lagi. Mari khalifah yang keempat Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ketika itulah berlaku sedikit macam-macam pergolakan dan sebagainya, sehingga orang bertemu Sayyidina Ali. Dia kata, wahai khalifah, kenapa waktu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah okey je,
Sayyidina Umar okey je, Sayyidina Osman okey je. Mari waktu kamu menjadi khalifah, tengoklah apa yang berlaku. Baik, apa Sayyidina Ali jawab? Dia kata, kerana apa? Kerana orang yang ada di zaman Khalifah Abu Bakar itu, Khalifah Umar itu, Khalifah Osman itu, mereka adalah seperti aku, yang Sayyidina Ali. Adapun di waktu aku menjadi khalifah ini, yang menjadi masalah ni kerana rakyat-rakyat ataupun orang-orang yang ada di bawah aku ini seperti engkau. Seperti engkau, tahu nak mentakwil je. Tahu nak kata tu je, tahu nak kata je, tahu nak cela je, tahu nak sebab je. Kalau dalam komen tu dia panggil apa dah? Dalam Facebook dia panggil apa dah? Yang tulis-tulis apa dia panggil? Bukan komen, dia ada satu istilah tu sedap juga, dengar panas juga lah telinga dia panggil. Tu. Itulah dia tuan-tuan dan puan. Maka tidak sempurna kasih sayang kita kepada baginda Nabi kalau kita tidak mengasihi ahli keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya. Dan mereka semua ini kita kena defend, kita kena pertahankan. Ada orang berkata macam-macam kepada ahli keluarga dan juga sahabat ini. Barulah itu menunjukkan kasih sayang kita kepada Nabi itu mudah-mudahan sempurna elok. Yang ke-8, yang terakhir. Yang ke-8, hendaklah kamu tidak setuju ataupun kamu marah. Senang cerita marahlah. Hendaklah kamu marah kepada orang-orang yang Allah Ta'ala marah dan juga orang-orang yang Rasulullah marah. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala tidak suka, Nabi tidak suka, Allah Ta'ala murka, Nabi pun murka, maka jangan kamu kasih kepada mereka. Hendaklah kamu murka juga, hendaklah kamu marah juga. Begitulah sebaliknya, mana-mana orang yang Allah Ta'ala kasih dan Allah Ta'ala sayang, maka hendaklah kamu kasih dan sayang kepada mereka, kerana itu merupakan alamat yang menunjukkan tentang kesempurnaan kasih sayangmu terhadap baginda Nabi SAW. Di zaman kita hari ini tu dia macam terbalik. Terbalik. Orang yang Allah Ta'ala suka, ramai di kalangan kita tidak suka. Orang yang Allah Ta'ala tidak suka, ramai di kalangan kita suka. Dia jadi begitu. Maka itu menunjukkan tidak sempurna, tidak komplit, tidak penuh kasih sayang kita kepada baginda Nabi SAW. Oleh itu, kita kena cari dan kita kena tahu siapa yang Allah Ta'ala kasih dan Rasulnya. Begitu juga siapa yang Allah Ta'ala marah, benci, dan juga Nabi juga marah dan benci. Tuan-tuan, pendek kata, ringkasannya, kalaulah sesuatu benda itu kena dengan Allah dan kena dengan Rasul, maka apa sahaja pun dia akan jadi pahala. Walaupun benci pun, bila Allah Ta'ala suka dan memerintah kita kepadanya, maka dia akan menjadi pahala. Berperang sama juga. Bukan kata benci, bukan kata tak bertegur. Berperang sekalipun, walaupun berperang itu kita kata sama ada luka, patah, cacat dan meninggal ataupun mati sekalipun, walaupun begitu dianya duduk pada kemuliaan kerana Allah Ta'ala suruh. Sebab kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala larang kita daripada membunuh manusia. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Allah Ta'ala kata jangan kamu membunuh diri, siapa-siapa pun, diri kita, diri orang lain pun, yang Allah Ta'ala haram bunuh itu, jangan kamu bunuh. Di hujungnya itu Allah Ta'ala kata illa bil haqq. Bagi orang yang belajar ilmu nahwu, dia kata illa ini dipanggil harfu istisna. Huruf istisna, yakni huruf yang mengkecualikan. Kalau kita terjemah dalam bahasa kita, bandingannya begini: datanglah Zaid, tidak Umar.
Datanglah Zaid melainkan Umar. Bermakna Umar tak datang, yang datang itu Zaid. Dikeluarkan daripada kelompok orang yang datang. Sama dengan tadi, Allah Ta'ala kata, jangan kamu bunuh diri orang yang diharam oleh Allah, melainkan, maknanya boleh kamu bunuh orang. Mana? Bil haq, dengan sebenar. Dengan sebenar. Maka kita kena belajarlah yang bunuh dengan sebenar tu macam mana. Nah, bunuh dengan sebenar tu macam mana? Di antaranya tu tadi, bunuh dengan tidak sengaja. Walaupun ada dia punya dalam hukuman ilmu fiqh kita ada, tak sengaja sejauh mana, tak sengaja jauh macam mana tu dia ada dalam ilmu fiqh. Dan juga bunuh orang-orang yang Allah Ta'ala minta bunuh. Mana? Seperti hukuman qisas. Nah, bunuh tu tak Tuhan larang tadi bunuh, ini Tuhan suruh bunuh. Ini bil haq. Bunuh dengan perintah daripada Allah. Maknanya larangan itu daripada Allah, suruhan itu juga daripada Allah. Mana? Seperti mana? Nabi kata, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang tukar agamanya, hendaklah kamu bunuh dia. Maka bunuh itu tidak mengapa. Begitu juga dengan bunuh orang-orang yang kafir, dengan kita kata cara yang telah pun diajar oleh oleh ulama-ulama fiqh kita, dengan adab-adabnya itu, maka itu dipanggil dengan bunuh yang sebenar, tak mengapa. Dalam arti kata lain, apa-apa pun yang disandarkan kepada Allah, ikut perintah suruh dan larangnya, walaupun dilarang sebelumnya tapi dikecualikan, benda itu diharuskan, dibenarkan. Dan itu juga menunjukkan, kesemuanya itu menunjukkan kasih sayang kita kepada Allah. Begitu juga dengan kasih sayang kita kepada baginda Nabi SAW. Maka sekali lagi saya ulang, yang pertama sekali, alamat kasih kita kepada baginda Nabi, hendaklah kita taat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, hendaklah kita memuliakan dia, mentakzimkan dia, mengagungkan dia. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita ikut sunnahnya. Yang keempat, hendaklah kita banyak mengingatinya. Yang kelima, hendaklah kita tolong agamanya. Yang keenam, kita rindu kepada bertemu dengannya. Dan yang ketujuh, kita kasih kepada ahli keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Dan yang terakhir, hendaklah kita membenci, marah kepada orang yang dibenci, dimarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Yang baik pastinya daripada Allah Taala, yang tidak betul daripada kelemahan kejahatan, terkasar bahasa, tersilap berbicara. Mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.